Hai, apa khabar hari ini? Cikgu harap semua murid dalam keadaan yang sihat dan bersedia untuk belajar bersama dengan Cikgu Helen. Baiklah, apa yang akan kita pelajari pada hari ini? Kita tengok seterusnya. Hari ini kita akan belajar tentang jenis ayat dan juga ragam ayat. Sebelum kita pergi kepada lebih lanjut, cikgu terangkan dulu objektif pembelajaran dan juga standard pembelajaran yang akan kita kuasai pada hari ini. Baiklah, merujuk kepada buku teks Bahasa Melayu tahun 6 dalam halaman 2. Okey, tema yang akan kita pelajari pada hari ini ialah istimewanya keluargaku di bawah tajuk Sayangi Keluarga. Dan kemahiran yang akan kita kuasai pada hari ini ialah kemahiran mendengar dan bertutur. Cikgu ulang, kemahiran mendengar dan bertutur. Apabila cikgu sebut kemahiran mendengar dan bertutur, maksudnya bukan cikgu sahaja yang akan bertutur nanti. Murid-murid perlu bertutur bersama-sama dengan cikgu. Boleh? Boleh. Baiklah, kita tengok standard pembelajaran. Standard pembelajaran kita hari ini ialah 1.2.6, mendengar, memahami dan menyebut jenis ayat dan ragam ayat dengan struktur binaan ayat yang betul dan tepat. Objektif pembelajaran yang kita perlu kuasai hari ini pula ialah pada akhir pembelajaran, murid dapat menyebut pelbagai jenis ayat dan ragam ayat dengan betulnya. Jadi, tugas murid-murid hari ini ialah murid-murid kena sebut jenis ayat dan ragam ayat yang terdapat dalam bahan rangsangan yang akan kita tengok selepas ini. Boleh? Baiklah, sebelum kita pergi kepada bahan rangsangan yang terdapat dalam buku teks, kita ulang kaji balik. Kita ulang kaji balik apa itu jenis ayat, apa itu ragam ayat. Kalau murid-murid ingat, masa berada di dalam tahun 4 dan tahun 5, kita juga pernah belajar tentang jenis ayat dan ragam ayat. Tapi tak apa, kita ulang kaji balik supaya murid-murid dapat ingat apa itu jenis ayat, apa itu ragam ayat. Baiklah, jenis ayat terbahagi kepada 4. Ada 4 jenis ayat. Okey, yang pertama ayat penyata. Yang kedua, ayat tanya. Yang ketiga, ayat perintah. Dan yang keempat, ayat seruan. Masih ingat lagi tak? Cikgu harap murid-murid masih ingat. Okey, apa itu ayat penyata? Ayat penyata merupakan ayat yang diucapkan dengan tujuan membuat sesuatu kenyataan. Nama pun dah ayat penyata, jadi memang digunakan untuk menyatakan sesuatu. Okey, sebagai contoh, Ali sedang membaca buku cerita. Ayat ini menyatakan bahawa Ali sedang membaca buku cerita. Seterusnya, ayat tanya. Ayat tanya merupakan ayat yang digunakan untuk menanyakan sesuatu. Kalau ayat tanya, maksudnya kena ada apa? Kena ada kata tanya dan juga tanda tanya. Kita tengok contoh ayat. Siapakah yang membeli buku ini? Siapakah merupakan kata tanya. Dan di akhir ayat ini ada tanda tanya. Seterusnya ayat perintah. Ayat yang digunakan untuk tujuan memberi suruhan, larangan, ajakan atau menyampaikan permintaan. Baiklah, kalau ayat perintah maksudnya kena ada kata perintah. Banyak lagi contoh kata perintah yang lain. Contohnya, sila, jemput, tolong, jangan, dan sebagainya. Ini ialah contoh ayat. Sila masuk.
Ayat yang ringkas kan? Seterusnya ialah ayat seruan. Ayat seruan merupakan ayat yang diucapkan dengan tujuan melahirkan perasaan. Sama ada perasaan marah, sedih, geram, teruja, dan banyak lagi. Okey, kita tengok contohnya. Wah, besarnya rumah itu. Wah merupakan contoh kata seru. Dan di belakang ayat seruan mesti ada tanda seru. Faham? Okey, cikgu harap murid-murid dapat imbas kembali, dapat ingat kembali apa yang kita sudah belajar semasa di tahun 4 dan juga tahun 5. Baiklah, kita teruskan. Ini pula ragam ayat. Okey, ragam ayat terbahagi kepada dua. Yang pertama, ayat aktif dan yang kedua, ayat pasif. Okey, ayat aktif, ayat yang mengandungi kata kerja yang mengutamakan subjek asal sebagai unsur yang diterangkan. Ayat aktif ini mengandungi kata kerja yang aktif. Kita tengok ayatnya. Aisyah membaca buku cerita. Aisyah ini merupakan subjek asal dan diikuti dengan kata kerja yang aktif iaitu membaca. Baiklah, seterusnya ayat pasif. Ayat pasif merupakan ayat yang mengandungi objek asal dan menjadikannya baharu. Okay, kita tengok contoh ayat. Buku cerita itu dibaca oleh Aisyah. Yang ini ayat pasifnya dan yang di atas tadi merupakan ayat aktifnya. Okey, buku cerita merupakan objek asal. Dibaca ini merupakan kata kerja yang pasif. Kalau aktif, kata kerjanya membaca. Kalau pasif, kata kerjanya dibaca. Faham? Okey, cikgu harap penerangan tentang jenis ayat dan juga ragam ayat jelas. Okey, kita tengok seterusnya. Kita pergi kepada apa yang akan kita baca. Apa petikan yang akan kita baca, apa bahan ransangan yang akan kita tengok pada hari ini. Ini merupakan bahan ransangan yang terdapat dalam buku teks tahun 6 murid-murid. Okey, kita tengok di sini. Ini merupakan perbualan antara Ammar dan keluarganya. Okey, cikgu nak murid-murid baca, murid-murid sebut dialog ini bersama-sama dengan cikgu. Jangan cikgu saja, cikgu nak murid-murid baca sambil cikgu baca. Okey, kita mula. Ammar, tolong buka pintu. Ayah kamu sudah pulang. Okey, Ammar pula jawab. Baik, Ibu. Seterusnya, ini ayah Ammar. Kita baca sama-sama. Apakah yang kamu dan adik kamu lakukan hari ini, Ammar? Okey, Ammar pula menjawab. Kita tengok petikan di bawah. Banyak aktiviti yang kami lakukan bersama-sama, Ayah. Kami membaca beberapa buah buku cerita. Adik juga saya ajar melukis. Adik telah melukis 2 keping gambar. Seterusnya, ini respon ayah Ammar. Bagus, Ammar. Masa lapang kamu berdua perlu diisi dengan aktiviti yang bermanfaat. Bimbinglah adik kamu agar dia dapat mempelajari kemahiran yang berguna. Seterusnya, kita baca sama-sama. Ayah, lihatlah lukisan Irfan. Irfan sungguh pandai melukis, Ayah. Kemudian ibu dan ayah
Amar bersama-sama menjawab, "Wah, cantiknya." Okey, bagus. Cikgu harap murid-murid tadi sudah membaca bersama dengan cikgu. Baiklah, kita tengok semula keseluruhan petikan ini. Cuba murid-murid kenal pasti apa jenis ayat yang terdapat dalam petikan ini. Cuba cari. Jumpa tak? Okey, cuba tengok ayat yang pertama ni. Amar, tolong buka pintu. Yang ini ayat apa, kelas? Siapa yang boleh teka? Ya, ini merupakan ayat perintah. Bagus. Okey, kita tengok ini. Wah, cantiknya. Ini pula ayat apa ni, kelas? Jenis ayat apa ni? Ya, betul. Ini merupakan ayat seruan. Wah, ini ialah kata seru. Dan di hujung ayatnya ada tanda seru. Baiklah, ini merupakan keempat-empat jenis ayat yang terdapat dalam petikan yang telah kita baca bersama-sama tadi. Baiklah, sekarang cikgu nak murid-murid sebut bersama-sama dengan cikgu setiap jenis ayat ini. Boleh? Okey, yang pertama ayat penyata. Ayah kamu sudah pulang. Yang kedua, Irfan sungguh pandai melukis, ayah. Ayat penyata ini menyatakan sesuatu perkara. Kita tengok pula apa ayat tanya yang terdapat dalam petikan dialog tadi. Kita baca sama-sama, kita sebut sama-sama. Apakah yang kamu dan adik kamu lakukan hari ini, Amar? Okey, bagus. Seterusnya, ayat seruan. Kita sebut sama-sama. Wah, cantiknya. Seterusnya, ayat perintah. Amar, tolong buka pintu. Yang kedua, ayah, lihatlah lukisan Irfan. Bagus, cikgu harap murid-murid sudah sebutkan jenis ayat ini dan contoh bagi jenis ayat ini bersama-sama dengan cikgu. Seterusnya, kita tengok pula apa ragam ayat yang terdapat dalam petikan yang kita sudah baca tadi. Ini dia. Terdapat 2 ayat aktif dan 2 ayat pasif yang terdapat dalam petikan dialog sebentar tadi. Okey, mari baca bersama-sama dengan cikgu. Mari sebut bersama-sama dengan cikgu. Yang pertama, kami membaca beberapa buah buku cerita. Okey, ayat aktif yang kedua. Adik telah melukis 2 keping gambar. Seterusnya, kita baca, kita sebut ayat pasif. Ayat pasif yang pertama, sebut bersama-sama cikgu ya. Masa lapang kamu berdua perlu diisi dengan aktiviti yang bermanfaat. Dan ayat pasif yang kedua, banyak aktiviti yang kami lakukan bersama-sama, ayah. Okey, bagus. Kalau kita tengok ayat aktif ini, kelas, kami ini merupakan subjek, kan? Membaca ini merupakan kata kerja yang aktif. Yang kedua pula, adik ini merupakan subjek. Melukis ini merupakan kata kerja yang aktif. Kita tengok pula ayat pasif. Masa lapang ini ialah apa ni? Ini objeknya. Kata kerja yang pasif di sini ialah diisi. Kalau jadi aktif, dia jadi mengisi. Banyak aktiviti, ini objeknya. Lakukan ialah kata kerja yang pasif. Kalau kita tukar menjadi aktif, lakukan menjadi melakukan. Okey? Cikgu harap semua faham apa jenis ayat, apa itu ragam ayat. Baiklah,
habis sudah apa yang kita belajar pada hari ini. Jadi, masa untuk membuat latihan. Okey, latihan hari ini mudah saja kelas. Cikgu nak murid-murid salin jenis ayat dan ragam ayat yang telah kita kenal pasti daripada bahan rangsangan yang kita baca tadi dalam buku tulis masing-masing. Okey, selepas ni cikgu akan tunjukkan semula jenis ayat dan juga ragam ayat untuk murid-murid salin dalam buku tulis. Baiklah, selepas siap, sila hantarkan gambar tugasan ataupun gambar latihan kepada guru subjek. Okey? Okey, ini ialah jenis ayat. Tuliskan jenis ayat ini di dalam buku tulis dengan kemas dan tulisan yang cantik. Pastikan huruf besar, huruf kecil tu betul, ada tanda nokta. Untuk ayat tanya, mesti ada tanda tanya di belakang. Untuk ayat seruan, pastikan ada koma, ada tanda seru. Tulis betul-betul, salin betul-betul. Okey, seterusnya, ini ialah ragam ayat. Ragam ayat ini pun cikgu nak murid-murid tuliskan di dalam buku tulis masing-masing. Tulis dengan kemas, tulis dengan cantik. Okey, lepas siap nanti boleh hantar dengan cikgu. Okey? Okey, sekian saja pelajaran kita pada hari ini. Cikgu harap murid-murid faham dan segala yang cikgu sampaikan, cikgu harap berguna untuk murid-murid semua. Sekian, terima kasih. Bye-bye.